اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida wa ba'. Yang semati, yang berbahagia Puan Sri, tak lupa juga datin-datin, puan-puan dan seluruh warga bakat sekalian, warga bakat Tentera Darat, mudah-mudahan kesemuanya kita, sama ada saf-saf kepimpinan Tentera Darat ataupun di bawah pemerintahan Panglima Tentera Darat sekalipun, mudah-mudahan kita semuanya di dalam rahmat dan kasih sayang Allah dan dipeliharakan kehidupan kita di dunia sampailah di akhirat kelak, insya-Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh barakah ini, insya-Allah kita akan bual dan bicara berkenaan dengan satu tajuk yang begitu penting. Pentingnya iaitu, tajuknya iaitu yang kita letak iaitu perihal hati. Perihal hati ini iaitu satu kalam ataupun satu perbahasan yang akan membahaskan berkenaan dengan soal hati kita. Al-Quran yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Isra, Allah menyebut inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini hebatnya Al-Quran. Allah sebut sesungguhnya telinga, mata dan hati, kesemuanya itu akan dipersoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Maka dalam keadaan kita menjaga hati, dalam keadaan kehidupan kita, hari bertambah hari kita hidup dalam suasana dalam keadaan bahagia kadang-kadang, dalam keadaan ketidaktenteraman kita, kadang-kadang rasa macam sedih, kadang-kadang rasa seronok, kadang-kadang rasa happy, kadang-kadang rasa teruja, kadang-kadang terasa menakjubkan, macam-macam suasana dan persepsi hati kita yang kita rasa. Jadi bila kita sebut berkenaan dengan hati ni, maka hati perlu kita jaga dan perlu kita hiasi hati kita ni dengan pelbagai amalan di dalam kehidupan kita, supaya hati kita ini di akhir hayat kita nanti disebut sebagai qalbun salim, iaitu hati yang sejahtera. Bila berbicara berkenaan dengan hati, sudah tentu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang persepsi hati tersebut. Ada yang disebut dalam Al-Quran sebagai qalbun, ada yang disebut dalam Al-Quran sebagai sadrun, ada yang disebut dalam Al-Quran sebagai fuadun. Kesemuanya itu merujuk kepada hati kita sendiri. Jadi keadaan hati kita, bila kita nak menjadi seorang isteri yang solehah, bila kita nak menceritakan tentang seorang muslimah yang mukminah, bila kita nak menceritakan tentang seorang permaisuri hati kepada suami, maka perlulah kita hiasi hati kita tersebut dengan amalan-amalan ataupun dengan membina hati kita itu dengan nilaian-nilaian sifat-sifat mahmudah yang akan kita bicarakan selepas nanti, insya-Allah. Okey. Bila kita sebut dengan hati ni, masih lagi kita berbicara. Bila sebut tentang hati ini, kalau kita dengar beberapa lagu nasyid, contohnya lagu daripada kumpulan Hijaz, dia sebut, pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki, kalau hati itu bersih. Masya Allah. Hati ni tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau di mana sahaja kita berada, kita ada satu unsur, kita bawa satu sifat, iaitu sifat ihsan di dalam kehidupan kita. Sifat ihsan inilah yang akan mencantikkan hati kita. Sifat ihsan inilah yang akan mengawal hati kita. Sebab apa Ustaz cakap macam tu, Ustaz? Cuba Ustaz terang jap kat kami, Ustaz, kami nak dengar. Sebab apa Ustaz cakap macam tu? Sebab ada 3 elemen di dalam Islam kita, iaitu yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ketiga-tiga elemen ini mesti disertai di dalam perbuatan kita dan mesti ada dalam kehidupan kita. Kalau kita seorang yang beragama Islam, kita adalah orang yang beriman, kita yang mempunyai ihsan dalam kehidupan kita, insya-Allah kita pergilah mana-mana pun, kita berada di mana situasi sekalipun, insya-Allah kita akan merasai keberadaan Allah di dalam kehidupan kita. Ustaz, apa itu ihsan, Ustaz? Persoalan orang tanya kan. Jadi saya jawab, ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Sedangkan kamu tak melihat Allah, tetapi Allah itu maha melihat kamu. Itu ihsan. Sebab itu kalau manusia mana sekalipun, kalau ada sifat ihsan dalam diri dia, dia pergilah mana-mana pun. Dia jadi seorang isteri yang berada di rumah, dia jadi seorang isteri yang berada di tempat kerja, dia jadi seorang isteri sepanjang ketiadaan suaminya yang sedang melakukan misi di Lebanon sekalipun, insya-Allah dia akan merasai kewujudan Allah di dalam kehidupannya. Ingat kata-kata ulama, sesiapa yang ada Allah, dia ada segala-galanya. Tuan-tuan, puan-puan, muslimat sekalian, para ahli bakat yang saya kasihi sekalian dan saya hormati sekalian, jadilah seorang manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, puan-puan, kakak-kakak yang saya hormati sekalian, kakak-kakak, puan-puan adalah seorang yang hebat.
seorang yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu kemuliaan kepada kakak-kakak sekalian, kepada perempuan sekalian, kepada datin-datin sekalian, kepada Puan Sri sekalian. Masya Allah. Jadi bila penghormatan Allah berikan kepada seorang muslimat ataupun seorang perempuan, sama ada yang bergelar isteri ataupun sebaliknya, ingat, kemuliaan Allah ada kepada tuan-tuan. Janjinya yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, orang perempuan kalau dia nak mudah masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, mesti ada beberapa amalan ni. Yang pertama, solat 5 waktu dipeliharanya. Masya Allah. Yang kedua, puasa bulan Ramadan dipeliharanya. Senang Ustaz, itu mudah je Ustaz. Kami tak susah pun yang tu Ustaz. Senang je Ustaz, benda-benda tu small matter je Ustaz. Oh, hebat cakap. Tetapi yang ketiga ni, iaitu mentaati suaminya selagi mana tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana tak bertentangan dengan apa yang Allah larang, dia taat. Selagi itulah dia di dalam kemuliaan Allah. Bahkan Nabi SAW kata, dia nanti akan diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memilih pintu-pintu syurga mana yang dia nak masuk. Hebat, Masya Allah. Ini satu kemuliaan, satu pengiktirafan daripada Allah melalui kalam Nabi Muhammad SAW, mengangkat darjat wanita, mengangkat darjat seorang isteri, mengangkat darjat seorang yang dimuliai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kita kena pelihara hati kita. Sebab apa kena jaga hati Ustaz? Sebab dia merupakan tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena jaga betul-betul hati. Kalaulah hati kita itu tak elok, dia akan menjelmakan perangai-perangai yang negatif. Kalau hati elok, insya-Allah dia akan menjelmakan perangai-perangai akhlak-akhlak yang mulia daripada keluaran daripada hatinya. Maka dia akan melahirkan seorang perempuan ataupun seorang muslimah, seorang isteri, seorang Sri Kandi yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut percakapannya. Cuba dengar mak-mak kita, ibu-ibu kita. Dia cakap apa kat kita? Dia cakap daripada hati ya. Ibu ni dia selalu cakap daripada hati. Betul kan? Dia ingat pesanan dia tu kepada kita, dia akan kata, kerja elok-elok, biar bagi orang suka. Dia cakap daripada hati. Saya mengamalkan. Cuba dengar. Ini saya cakap melalui hati saya. Cuba dengar. Bagaimana reaksi apabila kita bercakap dengan hati. Sekarang, anak, kerja elok-elok. Biarlah apa orang nak kata pun. Yang penting, buat kerja itu seperti mana yang Allah suka, seperti mana yang disukai oleh pemerintah. Buat kerja elok-elok. InsyaAllah, rezeki Allah akan memberkatimu. Masya Allah. Dia cakap daripada hati tu. Kalau cakap dari tak menggunakan hati, kita akan jadi apa? Kerja elok. Buatlah yang betul-betul. Yang tu bukan daripada hati. Selalunya orang perempuan dia ada skill ni. Skill dari sudut percakapan lemah lembutnya, skill dari sudut percakapan daripada hati sanubarinya, skill daripada lunak bahasanya. Masya Allah. Ini satu orang kata apa? Satu anugerah Allah kepada Sri Kandi ataupun kepada seorang perempuan yang bergelar isteri ataupun Sri Kandi yang hebat, iaitu para isteri sekalian. Yang berbahagia Puan Sri, datin-datin, puan-puan, kakak-kakak, muslimat sekalian. Alhamdulillah. Bila kita menyebut tentang hati, cuba kita dengar pandangan-pandangan ulama ataupun pandangan-pandangan sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Antaranya Ummahatul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah. Dia kata apa? Dia kata Siti Aisyah pernah ditanya, bilakah seseorang manusia mula menjadi jahat? Orang tanya kepada Siti Aisyah, bila ni manusia nak jadi jahat ni waktu bila? Jawabnya, bila dia mula rasa dirinya baik. Rasa tu di mana? Rasa di hati. Sebab apa? Hati dah cenderung ke arah percakapan ataupun perbuatan yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah ataupun kebencian daripada Allah. Sebab hatinya tidak elok. Hati tak elok sebab apa? Sebab hatinya dipenuhi dengan dosa, hatinya dipenuhi dengan sifat-sifat mazmumah.
hatinya dipenuhi dengan prasangka yang buruk, hatinya dipenuhi dengan benda-benda yang boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak elok, kesannya daripada hati. Jadi bila nak jadi hati yang baik, maka kena ada ubatnya dan kena ada satu sandaran untuk kita memperelokkan hati. Nabi Muhammad SAW bila ditanya berkenaan dengan hati, Nabi sebut, Nabi kata apa? Qaswatul qalb, Nabi kata qaswatul qalb min kasratiz zunub. Kerasnya hati manusia disebabkan dengan banyaknya dosa. Jumudul ain min qaswatul qalb. Kerasnya air mata nak mengalir ni susah nak keluar air mata. Sebab apa ya? Sebab hati keras. Wa qaswatul qalb min kasratiz zunub. Kerasnya hati manusia ni sebab apa? Sebab besarnya dosa dalam hatinya. Wa kasratuz zunub min nisyanil maut. Sebab apa jadi banyak dosa ni Ustaz? Sebab banyak lupakan akan kematian. Oh, Ustaz kena ingat banyak mati ke Ustaz? Ya. Ingat banyak mati ni macam mana Ustaz? Mati ke Ustaz? Tak, bukan macam tu. Sebut dan ingat kematian, bagaimana keadaan kita. Kalau Allah takdirkan kalau kita meninggal, mesti ada perasaan macam tu. Kalau kita sembahyang Allahu Akbar, sembahyang apa? Sembahyang subuh. Anggap solat kita itu solat yang terakhir. Merasai solat kita itu solat yang terakhir. Merasai kehidupan hari ini kehidupan yang terakhir. Maka kita akan menjadi segala amalan kita itu, amalan-amalan yang akan dizahirkan akan menyerlah kualitinya dari sudut keinsafan dalam hati kita yang kita bina, yang kita semai di dalam hati kita. Okey, rasa nak mati. Ingat mati. Wa nisyanil maut disebabkan, sebab apa banyak lupakan kematian ni? Wa nisyanil maut min hubbid dunya. Sebab apa kita selalu lupa kematian Ustaz? Sebab kita terlalu cintakan dunia. Kita terlalu kasihkan dunia. Sehingga Nabi SAW menyebut, wa hubbud dunya ra'su kullu khati'ah. Cintakan dunia maka akan menyebabkan segala kesalahan ke atas kita sekiranya kita lalai menyintai dunia daripada kehidupan kita di akhirat yang kekal abadi. Yang berbahagia Puan Sri, datin-datin, puan-puan, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang dikasihi Allah sekalian, saya mengajak semua sebagai ubat kita ataupun sebagai mempercantikkan hati kita, memuliakan hati kita, supaya hati kita ni nampak hebat dengan amalan-amalan yang akan saya kongsikan, iaitu nak menjadikan hati kita ni baik sebagai satu benda yang menjadikan hati kita tu baik. Maka kita sedia beberapa tips untuk nak memperindahkan hati kita. Itu yang pertama. Antaranya yang akan saya kongsikan iaitu perbanyakkan muhasabah diri. Muhasabah diri kita. Hari demi hari yang melalui, hari demi hari yang bertukar hari tersebut, kita merasai apa amalan dan apa kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa, Allah Ustaz, kami ni solat tak sempurna lagi Ustaz. Quran pun gagal di dalam pembacaan Ustaz. Ustaz, kami ni dengan suami kami ni Ustaz, kami dua-dua orang tak pandai baca Quran Ustaz. Ustaz boleh bantu kami? Masya Allah. Saya nak bagi tahu, kami di dalam Kor Agama Angkatan Tentera Kagat, kami sedia membantu warga ATM khususnya, terutamanya warga tentera darat. Bagi kami yang berada di dalam formasi tentera darat ni, kami rela untuk mengajar dan turun untuk bersama-sama mengajar dan melatih tuan-tuan puan-puan sekalian untuk mahir membaca Al-Quran. InsyaAllah. Berikan cadangan kepada kami. Berikan langkah-langkah apa untuk kami mengkualitikan perkhidmatan kami, supaya bertambah berkesan, supaya bertambah hebat, supaya bertambah minat ramai orang yang cintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kalamnya.
Okey, yang kedua. Yang kedua iaitu kita akan jauhkan daripada kehidupan kita ni, daripada suka berhasad dengki. Jauhkan diri kita. Jangan ada hasad dengki. Jangan terlalu ada dalam hati kita ni bersarang perasaan hasad dengki. Sebab apa ustaz tak boleh hasad dengki ustaz? Sebab tak boleh hasad dengki sebab amalan-amalan kebaikan kita itu akan dimakan oleh perasaan hasad dengki tersebut. Maka kita bimbang segala kebaikan yang kita amal di dunia ni tidak akan ada lagi dah setelah dimakan oleh perasaan hasad dengki tersebut. Innal hasada yuzhibnal hasanat. Sesungguhnya hasad itu akan memakan, akan menghapuskan segala amalan kebaikan dan pahala yang kita semai di dalam kehidupan kita. Jangan ada hasad dengki kakak. Jangan ada hasad dengki puan-puan sekalian. Jangan ada. Tolong jangan ada. Jangan ada, jangan iri hati kepada jiran sebelah rumah kita. Jangan iri hati tentang kecemerlangan jiran kita. Jangan iri hati tentang nikmat orang lain. Kesemuanya itu mereka sudah melalui ujian yang pelbagai, maka Allah Subhanahu wa taala mengurniakan nikmat dan rezeki kepada mereka setelah diuji ke atas diri mereka. Kita belum tahu kita diuji bagaimana keadaan kita, maka kita perlu semai amalan-amalan yang boleh membina hati kita supaya kita tidak lagi berhasad dengki sesama manusia. Masya Allah. Boleh ke macam tu? Masya Allah. Hari ini saya tengok alhamdulillah ramai serikandi ataupun ahli-ahli bakat yang bersama-sama menyaksikan bual bicara kita pada pagi ini. Masya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan ini semua aset kepada kita sekalian untuk membina keluarga kita dalam keadaan mawaddah, warahmah, wassakinah. Itu yang terbaik. Okey. Amalan yang ketiga, iaitu yang saya nak kongsikan, antaranya iaitu jauhkan daripada sifat marah. Jangan marah. Nabi cukup ingatkan kita. Ketika mana seorang sahabat Nabi datang bertemu dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, wasiatkan kepada aku wahai Rasulullah." Lalu Nabi kata, "La taghdab, la taghdab, la taghdab." Nabi kata, "Jangan marah, jangan marah, jangan marah." Jangan marah, tolong. Ustaz, mana boleh tak marah ustaz? Anak dalam keadaan PDPR sekarang ni ustaz, memang kena marah ustaz. Kalau tak marah tak jadi ustaz. Jaga kemarahan tersebut. Ada hikmahnya kalau Nabi suruh kita jangan marah. Ada hikmahnya apabila Nabi melarang kita supaya kita ni jangan jadi manusia yang suka pemarah. Nabi bagi tahu tu ada hikmahnya. Nabi pernah marah tak ustaz? Marah sampai merah telinga Rasulullah, sampai merah padam muka Rasulullah. Nabi pernah marah. Tetapi Nabi cover kemarahan dia. Boleh perempuan, boleh kakak-kakak, boleh para isteri sekalian. Kakak-kakak memang terbaik, puan-puan memang terbaik. Saya mendoakan semua yang melihat, yang menonton pada pagi ini, kita jadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh ya? Insya-Allah. Kemudian, amalan yang seterusnya yang saya nak kongsikan kepada hadirat sekalian, menyemai sifat pemaaf. Jadi orang yang pemaaf boleh? Tak boleh ustaz, dia memang buat hal selalu ustaz. Oh, Masya Allah. Jadilah kita ni manusia yang suka memaafi. Tolong kakak-kakak jadi manusia yang pemaaf. Nabi Muhammad SAW cukup hebat sifat dia. Sifat pemaaf ada pada dirinya. Ya? Sifat pemaaf ada pada diri Rasulullah SAW. Cukup hebat. Dia cukup ada perangai-perangai yang sedemikian. Jadi, jadilah kita seorang yang pemaaf. Wal ya'fu, yang tu yang disuruh dalam Al-Quran. Quran sebut wal ya'fu. Tuhan kata, jadilah kamu orang yang pemaaf. Okey? Boleh? Susah ustaz. Tak apa. Minta bantuan dengan Allah supaya Allah memberikan kita ini seorang yang pemaaf kepada perbuatan anak-anak kita, perbuatan suami kita. Jadi orang yang pemaaf. InsyaAllah ustaz, kami cuba ustaz. InsyaAllah. Agak-agak boleh tak? Saya mendoakan. InsyaAllah. Okey, seterusnya amalan yang kita nak kongsikan lagi, iaitu
Husnuzon, bersangka baik. Yang ni saya nak terang lama sikit. Bersangka baik dengan semua situasi keadaan masyarakat di sekeliling kita. Jangan salahkan siapa-siapa, jangan bersangka buruk. Berlaku satu kisah. Saya ambil satu kisah berlaku di Mesir, di Masjid Al-Azhar. Berlaku apa Ustaz? Berlaku seorang yang dikatakan seorang yang ulama, seorang yang alim ulama, seorang yang hebat dari sudut ilmunya, iaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Seorang yang hebat, ilmu dia Masya Allah, tabarakallah, seorang wali Allah, seorang yang hebat. Dalam keadaan dia hidup di Mesir, dia merupakan seorang imam di Masjid Jami' Al-Azhar Mesir. Masjid Jami' Al-Azhar, Masjid Al-Azhar tu dia jadi imam di situ. Ketika mana dia jadi imam di situ, selepas dia selesai mengajar Al-Quran di rumahnya, dia buat kebaikan, dia mengamalkan kemakrufan dan mengamalkan nahyul munkar. Satu hari ketika mana dia masuk ke pintu Masjid Al-Azhar untuk menjadi imam maghrib, dia terlihat susuk tubuh seorang manusia yang alimnya, yang walinya, namanya Syekh Al-Faraghli. Syekh Al-Faraghli. Bila dia masuk di pintu Masjid Al-Azhar, dia melihat seorang alim, seorang yang merupakan yang disegani oleh masyarakat, seorang yang hebat. Tetapi dia sedang menjual ganja di tepi pintu Masjid Al-Azhar. Lalu terdetik di dalam hati sanubari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia mengatakan dalam hatinya, dia cakap dalam hatinya, su'uzon, dia bersangka buruk kepada syekh ini yang sedang menjual ganja tersebut. Dia kata, dia bercakap dalam hatinya, kata alim, tetapi kenapa jual benda-benda ganja ni? Lalu dan dia terus semayang, dia masuk ke dalam masjid. Apa terjadi pada dirinya? Allah menghukum kepada dia. Hukuman apa Ustaz? Allah melupakan Fatihah di dalam solat ketika mana dia menjadi imam kepada jemaah di Masjid Al-Azhar tersebut. Bila dia angkat takbir, Allahu Akbar, Allah lupakan dia. Bila dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah lupakan kalimah Alhamdulillah di dalam ingatan dia. Ditegur oleh para jemaah di belakang. Jemaah kata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru dia ingat dan dia sambung, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah lupakan Ar-Rahmanir Rahim. Masya Allah. Ditegur oleh para jemaah Ar-Rahmanir Rahim. Lalu dia pun menyebut Ar-Rahmanir Rahim. Lalu dia pun membaca Ar-Rahmanir Rahim. Lupa pula selepas ayat itu apa dia? Maliki Yaumiddin, ditegur oleh para jemaah. Maka ketika itu dia membaca Maliki Yaumiddin. Sampailah habis setiap satu ayat tidak diizinkan Allah untuk dia membacanya, untuk dia lafazkan kalimah Alhamdulillah dalam surah Fatihah ni sampai habis dengan sempurnanya. Sedangkan surah Fatihah ni mustahil orang boleh lupa. Allah nak ajar hati dia, Allah nak mendidik hati dia supaya jadi manusia yang kena jaga hati betul-betul, jangan berprasangka buruk kepada manusia. Maka selesai solat maghrib tersebut, ditanya dan disoal oleh para jemaah. Jemaah tanya kepada dia, kenapa Syekh lupa tadi? Kenapa Syekh lupa tadi surah Fatihah? Apa dosa yang kau buat? Jawab Syekh tersebut, tidak ada dosa yang aku buat. Cuma ketika mana aku memasuki ke Masjid Al-Azhar tadi, aku terlihat Syekh Al-Faraghli sedang meniaga ganja di hadapan pintu Masjid Al-Azhar. Aku ada satu prasangka buruk kepada dia. Maka dia keluar, dia habis solat maghrib, dia keluar, dia berjumpa dengan Syekh Al-Faraghli. Dia kata, Syekh Al-Faraghli, aku nak minta maaf kepada kamu. Maka Syekh Al-Faraghli kata, adakah kamu bercakap kepada aku tadi nama saja orang alim tetapi menjual ganja? Adakah kamu bercakap daripada mulut kamu, yang keluar daripada mulut kamu itu sedemikian punya statement? Jawab Ibn Hajar Al-Asqalani, ya betul. Mari duduk bersama dengan aku. Aku nak menceritakan sebab apa aku meniaga ganja di hadapan Masjid Al-Azhar ni. Lalu ada seorang sahabat pemuda masuk ke dalam masjid tersebut, beli ganja tersebut. Lalu dia keluar dan dia beredar daripada masjid. Syekh Al-Faraghli kata,
ikutlah dia, tengok apa yang berlaku kepada dia setelah dia membeli ganja daripada aku ni. Apa jadi? Ternyata orang pemuda itu makan ganja tersebut, lalu dia luah dan dia ludah, dan dia terus ingat kepada Allah dan dia bertaubat kepada Allah. Rupa-rupanya dia menjadi asbab kebaikan kepada orang. Dia sudah bertawakal kepada Allah di atas pekerjaan, di atas perniagaan dia tersebut, maka dia menjadi asbab kebaikan orang apabila membeli ganja daripada dia. Bukan maksudnya yang saya nak cerita ni boleh jual ganja, tak boleh. Cubalah jual kalau boleh. Kena tangkap, bahkan kena gari, kena penjara, kena mahkamah lagi. Okey, nak cerita maksudnya jangan bersangka buruk sesama manusia. Yang berbahagia Puan Sri, datin-datin, puan-puan, muslimat sekalian yang dikasihi Allah sekalian, untuk amalan yang seterusnya yang saya nak tinggalkan, iaitu ikhlaskan di dalam hati setiap amalan. Ikhlaskan hati. Ikhlas maksud apa? Biarlah kita buat hanya kerana Allah. Jangan kerana manusia. Jangan kerana siapa-siapa. Jangan kerana siapa-siapa pun. Jangan kerana makhluk. Sembahyang kerana Allah, baca Quran kerana Allah. Biarlah suami kata, amboi rajinnya hari ini baca Quran. Sebelum ni tak pernah baca Quran pun. Yelah, kita dengar tadi bicara online tadi, ada Ustaz Kapten Naim tu sebut suruh baca Quran, suruh cantikkan hati dengan amalan-amalan kebaikan ni. So saya ikhlas. You jangan kata apa kat saya, biar saya nak baca Quran. Saya nak jadi asbab kebaikan dalam rumah tangga kita ni. Masya Allah. Kalau macam ni ada di dalam otak ataupun di dalam fikiran seorang perempuan, seorang isteri, insya-Allah rumah tangga akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ya? Kemudian amalan yang seterusnya yang saya nak tinggalkan, iaitu jadilah manusia yang reti bersyukur dengan nikmat Allah. Biar kita jadi manusia yang bersyukur. Syukur susah, memang betul susah. Sebab itu diajar oleh baginda Nabi SAW kepada isterinya. Siti Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, ada tak doa yang perlu aku amalkan supaya di dalam kehidupan aku ini bertambah bersyukur kepada Allah? Lalu diajar oleh baginda Nabi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, bantu aku untuk menjadi manusia yang ingat kepada kamu. Bantu aku jadi manusia yang reti bersyukur kepada kamu. Bantu aku supaya aku jadi manusia yang hanya beribadah semata-mata kerana-Mu. Ini kena minta bantuan Allah. Kudrat kita tak mampu nak menjadi manusia yang baik melainkan dengan bantuan Allah. Okey, amalan yang seterusnya sebagai akhirnya, iaitu kita jadi manusia yang berlapang dada di dalam kehidupan kita. Boleh ya? Kita jadi manusia yang senantiasa ikhlas dalam kehidupan kita. Okey, amalan seterusnya saya nak tinggal ni apa? Iaitu jadilah kita ni manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Kerana Nabi kata khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di kalangan manusia iaitu manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. So kita jadi manusia yang memberi manfaat. Boleh jadi manfaat kepada keluarga jiran sebelah rumah kita, bagi manfaat kepada jiran depan rumah kita, bagi manfaat kepada jiran di belakang rumah kita. Manfaat macam mana Ustaz? Kita bantu mereka di dalam kesusahan. Tak boleh bantu dari sudut material, bantu dari sudut usaha kita untuk mendapatkan bantuan kepada mereka. Agak-agak boleh tak? Tak boleh Ustaz, rumah kami, jiran kami ni semua orang kaya-kaya dah Ustaz. Di kampung, usaha kita, apa usaha kita? Jadi kesemuanya ini perlu kita muhasabah dan perlu kita hayati dalam kehidupan kita untuk menjadi manusia yang terbaik. Dan dalam masa yang sama kita menjaga hati kita di sisi Allah SWT. Ingat, hati yang bahagia ketika mana Allah menyebut di saat setelah kita meninggal dunia, Allah akan menyuruh kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah kata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tuhan kamu meredai kamu dan kamu meredai Tuhan kamu. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah di dalam golongan hamba-hamba aku yang bersama dengan aku.
wadkhuli jannati, dan masuklah syurga aku. Ini yang kita nak, wahai puan-puan sekalian, wahai kakak-kakak sekalian, wahai muslimat sekalian, wahai ahli bakat yang saya hormati sekalian. Jadilah kita manusia yang baik hati, insya-Allah. Orang yang baik hati, wajahnya akan mengalir, wajahnya akan terpancar kesan daripada hati yang baik. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapat daripada pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap di dalam perbicaraan saya ataupun di dalam bual bicara saya kepada hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita semua di dalam kasih sayang Allah dan naungannya, insyaAllah. Jom kita baca doa sikit, kemudian kita tutup majlis kita. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatal matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang penuh barakah ini, wahai Allah, pagi Jumaat yang penuh syahdu ini, wahai Allah, kami mohon kepadamu, wahai Allah, agar apalah kiranya Engkau jadikanlah seluruh ahli-ahli bakat ni, daripada pengurusinya, daripada penasihatnya, sampailah ke bawah, insan-insan yang mulia, insan-insan yang cemerlang di dunia dan di akhirat kelak, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kesihatan yang terbaik, wahai Allah. Berikanlah kesembuhan sekiranya kalau kami sakit. Berikanlah rezeki yang tidak disangka-sangkakan untuk kami, wahai Allah, sekiranya kami kesempitan rezekimu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk menjadi manusia yang ikhlas di dalam perbuatan kami. Rezekikan kami, wahai Allah, untuk mengucap dua kalimah syahadah ketika mana di saat roh kami hendak berpisah daripada jasad kami ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Panjangkan umur kami, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripadamu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami daripada wabak COVID-19. Bebaskan negara kami daripada wabak COVID-19 yang sedang menular ini, wahai Allah. Mudah-mudahan negara kami bertambah maju, bertambah cemerlang, bertambah pemeliharaan daripadamu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, datangkanlah rindu kami dan cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya hati kami senantiasa rindu kepada Rasulullah. Wahai Allah, datangkanlah mimpi kami untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kami tidak pernah melihat wajah dan tubuh badan Nabi kami, namun kami tetap beramal dengan sunnah-sunnah yang ditinggalkannya kepada kami untuk kami amalkan, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami pada setiap waktu dan ketika, tidak kira di mana jua kami berada. Itu juga kami pohonkan kepadamu, wahai Allah. Selamatkanlah negara kami yang tercinta ini, wahai Allah, dari segala ancaman dan mara bahaya, dari segala kekacauan dan huru-hara, agar kami dapat hidup dalam aman dan sejahtera. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalaulah di saat ini Rasulullah bersama-sama dengan kami, maka akan hilanglah wabak COVID-19 disebabkan dengan keberadaan Rasulullah bersama dengan kami. Tetapi Rasulullah tidak ada bersama dengan kami, wahai Allah. Datangkanlah rahmat-Mu, datangkanlah pemeliharaanmu untuk kami, datangkanlah penjagaanmu untuk kami, wahai Allah, khususnya di negara kami yang tercinta ini, wahai Allah, dan amnya kepada seluruh dunia umat Islam yang diuji dengan wabak COVID-19 ini, wahai Allah. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih yang berbahagia Puan Sri, yang berbahagia datin-datin, puan-puan, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang dikasihi Allah sekalian. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Ingat, jaga hati kita, insya-Allah. Muliakan hati kita. Tanamkanlah hati kita dengan zikrullah dan dengan amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, insya-Allah. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang cemerlang, hebat di dunia, hebat di akhirat kelak, insya-Allah. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.